Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tachahau Maneka. Saya Muhammad Helmi bin Muhammad Noor dari Fakulti Pendidikan Teknik dan Vocational Universiti Tun Hussein On Malaysia. Pelajar tahun 2 semester 2, nama matrik DB180092. Assalamualaikum dan sejahtera pelajar-pelajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Okey, amin wa alamin. Semoga kita mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah SWT pada kelas kita hari ini lah. Okey, pelajar semua sihat hari ini? Sihat, tak ada apa-apa penyakit sesama, batuk, tak ada, alhamdulillah. Okey, jadi kita kena tahulah sekarang ni kita dilanda COVID-19 kan. Kita kena jaga kesihatan lah. Maksudnya kita keluar ke rumah itu waktu yang perlu saja dan ada kepentingan saja. Okey, kalau macam kita biasa study dekat perpustakaan awam tu, kita rasanya lepas ni kita study dekat rumah je lah ya. Pelajar-pelajar kena ingat lah. Sebab sekarang ni virus ni kita tidak nampak ya. Okey, pastikan pelajar juga memasti di kiri dan kanan belakang tidak ada sampah lah. Okey, sebelum kita mulakan kelas tu pastikan semua keadaan sekeliling bersih. Okey, sebabnya kalau ada sampah, ada bau-bau, tidak menyamang lah, kelas kita akan jadi huru-hara, dia bau busuk lah. Okey, kita perlu tahu kebersihan ialah separuh daripada iman. Okey, pastikan di atas meja belajar ada buku teks, buku nota, buku catatan dan alatan tulis lah. Okey, sebelum kita mulakan kelas. Okey pelajar, boleh kita mulakan? Boleh. Okey pelajar, okey, di tangan saya ni ada satu gambar. Okey, cuba pelajar teka apa gambar ini, apa yang pelajar nampak daripada gambar ini ya pelajar? Proses pembinaan jalan. Ya, proses pembinaan jalan lagi. Orang tu tengah buat apa tu? Hamparan kan? Okey, kalau kita dapat simpulkan, ia ni apa sebenarnya? Apa sebenarnya gambar ini? Dia menuju topik kita apa sebenarnya? Ya, turapan. Turapan apa ya ni? Kenapa ni? Jalan. So, tajuk pada hari ini ialah turapan jalan. Okey? Pelajar, tajuk pada hari ini ialah turapan jalan. Okey? Setia kita tahu turapan jalan ini, kita biasa lihatlah kita naik kereta dengan family kita, keluarga kita naik kereta itu lalu di atas jalan turapan itu. Okey? Okey, jadi apa yang dimasukkan dengan turapan jalan? Okey? Turapan jalan ini ialah satu proses. Okey? Kenapa kena ada proses? Proses ini ialah satu kronologi. Okey, dia maksudnya kronologi ini dia ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Itu adalah proses. Okey? Okey, jadi turapan jalan ialah satu proses yang dilakukan untuk mewujudkan satu struktur baru di atas permukaan subgrade ya. Satu struktur baru di atas permukaan subgrade. Satu proses, kalau maksud panjang dia, satu proses yang dilakukan untuk membina struktur baru di atas pembinaan struktur subgrade ya. Okey pelajar, ada nak tanya? Turapan jalan itu apa? Tak ada. Okey, alhamdulillah kita teruskan. Yang kedua ialah struktur turapan jalan ya. Kita tahu turapan jalan ini kita ada dua struktur yang kita kena tahu. Turapan jalan ya, turapan jalan. Ya, turapan jalan ini terbahagi kepada dua. Okey. Yang pertama dia panggil turapan lentur. L-E-N-T-U-R. Lentur. Yang kedua dia nama tegak. Okey? Kita biasa dengarlah penyanyi dekat Indonesia itu Tega ya, lagu apa? Dulu. Okey, dia sama.
Dia pun sama, kita turapan tegak. Okey. Macam mana struktur lentur? Kita tengok di sini saya lukis lakaran dia. Tampak yang di bawah sekali ini ya anak-anak pelajar-pelajar, nama dia subgrade. Subgrade. Okey, daripada tanah asal itu kita buang rumput, daun dan pokok. Itu subgrade. Kita naik pada lapisan yang kedua, dia panggil apa? Subtapak. Ya, subtapak. Bukan subcontractor, subtapak. Dia belajar. Kita naik yang ketiga ialah tapak. Bukan tapak kaki ya. Struktur tapak ia berada di lapisan yang ketiga. Manakala yang bahagian atas sekali dia panggil permukaan, surface area ya, permukaan, luas permukaan ni lah. Okey, permukaan ini dia diperbuat daripada bitumen. Okey, bitumen bahan dia ni, bitumen ataupun tar ataupun nama comel dia asfalt. Okey, asfalt. Macam saya lah, nama Helmi. Okey, Cikgu Helmi. Nama comel Cikgu Amy ya. Dia sama. Permukaan lentur ini nama dia kita boleh panggil tar. Tar ni macam pelik lah nama kasar, tapi nama comel dia ada ya. Belajar kena faham. Okey, untuk turapan tegak pula ya pelajar. Okey, dia bermula dengan subgrade. Okey, sama subgrade ini sebab subgrade ini berasal daripada tanah yang asal. Permukaan yang asal kita buat sisa-sisa seperti tumbuhan, pokok-pokok kecil dan sampah. Okey, subgrade. Okey, yang kedua ialah sama lagi iaitu subtapak. Okey, kita naik pula yang ketiga adalah tapak. Tapi yang membezakan turapan lentur dengan tegar di atas ini kita guna papak konkrit. Papak konkrit. Yang keempat. So pelajar boleh nampak tak perbezaan dia? Pelajar boleh nampak ya? Okey. Lentur kita guna permukaan bitumen ataupun tar, konkrit kita guna papak konkrit. Itu perbezaan di antara struktur turapan jalan dia. Turapan jalan ya. Okey, ada apa-apa nak tanya pelajar? Kalau ada nak tanya boleh angkat tangan. Tak ada? Tak ada. Alhamdulillah, kita teruskan yang ketiga ialah perbezaan dari segi turapan lentur, turapan tegar ya. Kita boleh tengok paparan skrin di hadapan. Saya sudah listkan apa turapan lentur, apa turapan tegar. Okey. Okey, kita kena tahu dulu definisi turapan lentur. Apa yang dimaksudkan dengan lentur ya pelajar? Okey, turapan lentur ialah satu turapan yang bersifat elastik. Apa itu elastik? Tanda tanya kan? Apa itu elastik? Elastik ni contohnya saya bagi satu span. Span, pernah tengok span tu yang kita biasa basuh tayar, basuh apa kan? Okey, span. Cuba kita tekan di atas span itu. Dia akan lendukkan, dia akan tenggelamkan, tetapi dia akan kembali kepada bentuk asal selepas kita tekan yang itu. Ia dipanggil sebagai elastik. Okey. Jadi masuk secara jelasnya ataupun detailnya kita boleh katakan ialah satu turapan jalan yang bersifat elastik. Jalan raya itu apabila ia melentur dan kembali ke bentuk asal. Biasalah jalan raya apabila kita menerima beban daripada kenderaan. Contohnya kereta, bas ataupun basikal, motosikal yang melalui di atas permukaan jalan raya, dia dipanggil sebagai beban. Okey, beban yang ditanggung oleh permukaan jalan. Okey. Okey, manakala yang kedua turapan tegar. Turapan tegar bermaksud ialah papak konkrit yang tidak berlentur walaupun dikenakan sebarang beban kenderaan. Contohnya, satu kereta lalu ataupun berentasi ataupun lalu di atas permukaan turapan tegar ini, dia tidak akan menimbulkan seperti elastik tadi. Okey, kalau turapan lentur tadi elastik sebab dia menanggung beban. Tetapi untuk tegar ini tidak melentur. Dia tidak macam mudah terasa. Okey, tidak mudah terasa. Secara kasihlah ya pelajar. Okey, tengok ciri yang pertama. Turapan lentur, ciri pada utama dia bersifat elastik. Itu clue kita. Dalam exam nanti clue bagi lentur ialah elastik, bukan gimnastik, elastik.
Okey, yang kedua, penyelenggaraan yang mudah. Apabila berlaku kerosakan kepada jalan, kita nak buat penyelenggaraan sangat mudah, ya. Tak sangat mudah, tapi memang mudah untuk buat berbanding turapan tegar. Okey. Tidak memerlukan sambungan pengembangan. Maksudnya, apabila kita nak membina jalan raya, kita tidak memerlukan apa-apa sambungan, ya. Okey, manakala dia juga kedap air. Maksudnya apabila berlakunya hujan, kita tidak meminta hujan turun bila-bila masa turun. Tapi dengan kehendak ilahi, hujan turun pada bila masa, kita tidak menentu hujan tu bila turun. Jadi jalan raya ini dia akan kedap air di mana lapisan di atas itu diguna bitumen ataupun tar. Dia bermaksud kandungan minyak itu lebih tumpat berbanding air hujan. Jadi air hujan tidak menembusi lapisan-lapisan di bawah seperti tapak, sub tapak dan subgrade. Okey. Kita lihat turapan tegar. Yang pertama, turapan tegar ini bersifat tegar. Okey, tegar. Yang kedua, papat konkrit dibina itu berpetak dan bersambung. Kita tengok di sini, ya. Berpetak dan bersambung itu bermakna, ya pelajar, berpetak, petak macam ni, ya, petak. Okey. Tetapi dia bersambung. Petak dan bersambung. Okey, kita nak sambung untuk petak ini, kita guna tertulang di tengah ini. Ya, ini tertulang. Berapa jumlah tertulang yang digunakan itu based on, berdasarkan keluasan tapak. Keluasan papak, ya, maafkan saya, bukan tapak, papak konkrit ini. Jika besar papak konkrit ini, maka banyaklah tertulang yang digunakan. Okey? Boleh faham? Okey, bagus. Jadi kalau lebih banyak papak konkrit yang dibina ataupun yang digunakan, jadi banyaklah tertulang yang digunakan untuk menyambungkan papak konkrit itu. Okey, kebolehhikmatan yang panjang, maksudnya apabila kita guna turapan tegar ini, kita boleh guna dalam tempoh masa yang panjang. Contoh, kita bina pada 2020, kemungkinan 2023 boleh guna lagi. Okey? Dan penyelenggaraannya sangat suka. Kita nak selenggara itu sangat-sangat suka. Okey? Sebab apa? Apabila penyelenggaraan yang suka, dia melibatkan kos penyelenggaraan yang tinggi. Sebab guna konkrit, ya. Kita tahu konkrit ni kita ada 3 bahan asas dia. Yang pertama batu bau, yang kedua apa? Simen, yang ketiga adalah air. Okey. Kita lihat pada bahan binaan yang turapan lentur. Yang pertama kita menggunakan bitumen. Okey. Yang kedua kita guna simen Portland. Okey. Dan batu bau ataupun dipanggil sebagai aggregate, ya. Dan tar ataupun asfalt. Dia sama je. Tar tu nama lain, asfalt tu nama comel. Okey. Manakala turapan tegar, kita guna bahan seperti konkrit yang kita ada 3 elemen asas tadi. Dan tertulang itu besi lah, besi. Kita boleh guna besi jenis, pelbagai jenis berdasarkan saiz dan isi padu papak konkrit tersebut. Boleh? Dan juga bahan kedap sambungan, ya pelajar. Okey, boleh faham lagi setakat 3 ciri ini? Boleh. Kita teruskan lagi, ialah penyelenggaraan. Apabila kita bina turapan lentur, turapan tegar, kita juga mesti membuat penyelenggaraan supaya yang kita bina itu boleh digunakan lagi pada masa akan datang. Okey, yang pertama ialah lompak. Bukan lompat sekadar lompat, ya pelajar, tetapi ialah lompat air. Lompat air maksudnya di atas jalan itu akan timbul satu permukaan lompat air di atas jalan. Okey. Yang kedua, rentakan. Rentakan ini berlaku apabila permukaan jalan itu menanggung beban terlalu besar. Okey, terlalu besar. Dan juga berlaku juga bencana alam seperti gempa bumi, lagi hujan lebat ke banjir ribut. Okey, menyebabkan rentakan kepada permukaan jalan turapan lentur. Okey. Yang ketiga ialah perubahan bentuk permukaan. Perubahan bentuk permukaan ni boleh jadi, okey, kalau banjir, air akan berlimpah di atas permukaan jalan. Okey, yang terakhir itu ialah kecacatan permukaan.
Okey, kejahatan permukaan ni berlaku pada kedua posisi. Yang pertama pada bucu jalan raya. Yang kedua pada bahu jalan. Okey. Kemungkinan kecacatan permukaan ni berlaku dari segi kepemadapan pada permukaan jalan itu tidak sekata, yang menyebabkan tanah itu tidak dipadat sepenuhnya. Okey. Manakala turapan tegar pula, yang kemungkinan berlaku ialah rentakan pada permukaan konkrit, pampat konkrit yang di atas itu. Dan yang kedua ialah mendapan kebezaan. Apa yang dimaksudkan mendapan kebezaan ini? Ialah jalan yang rata tiba-tiba berlakunya perbezaan sudut, di mana tahap yang satu itu dia menurun sudutnya sedikit dan atas itu tinggi rendah. Itu perbezaan mendapan. Okey, yang ketiga ialah kecacatan permukaan. Macam sama dengan turapan lentur, berlaku kecacatan permukaan, ya. Dan yang terakhir ialah kerosakan bahan kedak sambungan. Kemungkinan berlaku bahan sambungan yang di dalam konkrit, pampat konkrit itu rosak. Okey, disebabkan biasalah kalau sifat tertular ini apabila kena air dia berkarat, ya. Kita seperti yang kita belajar sebelum inilah ya pelajar. Boleh memahami? Adakah pelajar masih bersama dengan saya? Masih, okey. Okey. Pelajar-pelajar juga boleh tahu ya apa yang kita belajar ini dengan keadaan semasa. Kalau kita lihat, kita balik pada sekolah itu ada jalan raya. Okey, jalan raya. Jadi kita belajar benda yang kita nampak di depan. Boleh? Okey, jadi pelajar, saya menyediakan beberapa tugasan untuk pelajar semua dan tugasan ini perlu dihantar pada minggu hadapan. Okey, pelajar tidak boleh berbincanglah sebab ini tugasan individu. Okey, tapi saya sangat menggalakkan pelajar merujuklah buku rujukan di perpustakaan sekolah je, jangan perpustakaan luar kerana kita masih PKPB. Okey, dan juga boleh berbincang sama pelajar melalui media sosial, WhatsApp, Telegram, Instagram dan seterusnya lah. Okey, dan jika tidak memahami boleh kontak saya lah, boleh call saya, WhatsApp saya dan apa-apa sajalah. Okey. Sebelum kita menamatkan, saya nak wakilkanlah untuk menyimpulkan apa yang kita belajar hari ini. Okey, mana-mana wakil? Belajar? Okey, saudari Nadia. Terima kasih saudari. Betul. Yang pertama kita belajar apa itu maksud turapan jalan. Turapan jalan, saya ulang sekali lagi, ialah satu proses di mana kita nak membina satu struktur baru di atas permukaan subgrade. Itu adalah turapan jalan. Yang kedua, kita belajar struktur turapan jalan, ya. Kita ada dua struktur turapan jalan. Yang pertama lentur dan tegar. Yang bezakan dua struktur turapan jalan ini, lentur permukaan, tegar ialah pampat konkrit, dia guna konkrit. Yang ketiga, kita belajar ada 4 yang perlu kita tahu perbezaan di antara turapan lentur dan turapan tegar. Ya pelajar, ini anda pelajar-pelajar kena ingatlah sebab asas ini akan berkait dengan proses pembinaan jalan raya dan juga kita akan terangkan secara detail apa fungsi-fungsi lapisan subgrade, subtapak, tapak dan permukaan pada minggu akan datang. Okey? Jadi latihan saya sudah bagi, tarikh submit saya sudah bagi. Jadi saya juga ingin suka untuk memesan kepada pelajar supaya menjaga kesihatanlah apabila balik, terus pulang ke rumah dan tidak merayau ke mana-mana sebab kita takut virus COVID-19 ini merebak di dalam kalangan pelajar sekolah, ya. Pelajar dah perlu memakai mask dan menjaga penjagaan sosial. Okey. Jadi oleh itu juga pelajar juga perlu menyiapkanlah tugasan saya bagi ini walaupun kita berjumpa pada minggu hadapan, dan jika tidak faham boleh bertanya saya ataupun mana-mana rakan-rakan boleh berbincang. Okey, jangan risau.
Benda tugasan ini simple saja dan boleh dilakukan. Okey, sebelum kita tamat, kita berakhir dengan surah Wal-As. Okey, semoga apa yang kita belajar ini mendapat keberkatan dan keredaan ilahi. Okey semua. Itu je daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.